Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan juga salam sejahtera kepada anda semua penonton-penonton setia Koresponden Bernama, khususnya untuk anda yang sedang menyaksikan Bernama TV untuk hari ini. Saya Fazli Fuad akan bersiaran bersama anda dalam program Koresponden Bernama, sebuah program yang menampilkan laporan komprehensif lagi eksklusif dari biro-biro bernama seluruh Malaysia dan wakil-wakil koresponden bernama dari serata dunia. Antara paparan menarik hari ini: 6 ahli parlimen dari Sabah dalam Kabinet Persekutuan dan 10 ahli parlimen dari Johor juga dalam Kabinet Persekutuan. Baik, seperti mana yang umum sudah sedia maklum bahawa semalam berlangsungnya istiadat mengangkat sumpah untuk jemaah-jemaah menteri yang baru, ya, dan juga kabinet-kabinet baru telah pun dibentuk daripada Yang Berhormat Perdana Menteri kita Tan Sri Muhyiddin Yassin. Dan untuk memulakan koresponden hari ini, kita akan berlintas langsung bersama Nazahiyah Muhammad Hazir yang kini berada di perkarangan Pejabat Perdana Menteri untuk perkembangan di sana. Dan saya difahamkan, ya, hari ini akan berlaku sesi mesyuarat Perdana Menteri bersama dengan menteri-menteri kabinet. Jadi kalau Nazah telah pun bersedia di sana, teruskan sahaja dengan laporan anda, Nazah. Baik Fazli, terima kasih dari Wisma Bernama. Baik, berita langsung dari Putrajaya. Hari ini Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin akan mempromosikan mesyuarat pertama kabinetnya selepas kesemua pelantikan jawatan menteri dan timbalan menteri dalam pentadbiran yang diumumkan pada Isnin lepas. Mesyuarat jemaah menteri itu dijangka bermula kira-kira pukul 9.30 pagi dan akan turut disertai oleh Ketua Setiausaha Negara iaitu Datuk Seri Muhammad Zuki Ali selain pegawai tertinggi kerajaan. Dan ini merupakan mesyuarat kabinet pertamanya diadakan selepas semua menteri dan yang dilantik mengangkat sumpah di hadapan Yang di-Pertuan Agong di Istana Melawati Putrajaya semalam. Dan untuk makluman anda juga, barisan pentadbiran kerajaan baharu pimpinan Tan Sri Muhyiddin Yassin merangkumi 31 menteri termasuk 4 menteri kanan serta 37 timbalan menteri. Jangkaan perkara yang mungkin akan dibincangkan pada mesyuarat kabinet pada hari ini adalah mengenai hala tuju tadbir urus kerajaan yang sebelum ini sedikit terganggu susulan kemulut politik yang berlaku. Dan selain itu juga perkara yang akan dibincangkan pada hari ini berkemungkinan berkaitan khususnya ketika berkaitan COVID-19 yang antara mungkin akan menjadi agenda utama dalam mesyuarat yang diadakan hari ini. Dan mesyuarat tersebut mungkin sebagai usaha untuk menggerakkan usaha kerajaan bagi menangani wabak COVID-19 yang menular di negara kita. Baik, jemaah menteri pagi ini juga berkemungkinan akan membincangkan perkara berhubung kepentingan rakyat termasuk keselamatan dan kestabilan selain memfokuskan terhadap pembangunan dan dasar-dasar yang diperkenalkan dalam pentadbiran Tan Sri Muhyiddin Yassin. Baik, itu sahaja perkembangan dari Putrajaya. Kita kembali kepada Fazli. Silakan Fad. Okey, baik. Terima kasih Nazahiyah Muhammad Hazir yang melaporkan kepada kita dari Putrajaya bersempena dengan mesyuarat Perdana Menteri bersama dengan jemaah menteri kabinet yang baru. Dan untuk anda, kita tahu bahawa pengumuman yang telah pun dibuat oleh Yang Berhormat Perdana Menteri kita mengatakan bahawa tiada jawatan timbalan Perdana Menteri, yang ada hanyalah cuma menteri-menteri kanan, dan diharapkan dengan pembentukan kabinet yang baru ini dapat membentuk satu kerajaan yang baru khususnya untuk memberikan inspirasi, untuk memberikan pertolongan kepada rakyat di bawah sana. Baik, dan sekarang ini kita beralih ke perkabaran berita politik dari Kota Kinabalu Sabah. Seperti mana yang kita sedia maklum bahawa semalam telah pun berlangsungnya upacara mangkat sumpah barisan menteri kabinet yang baru. Dan antara yang termasuk dalam istiadat angkat sumpah itu, 2 menteri penuh dan 4 timbalan menteri dari Sabah dilantik, ya, dalam kabinet persekutuan di bawah pimpinan Perdana Menteri kita Yang Berhormat Tan Sri Muhyiddin Yassin yang diumumkan
dilakukan pada hari Isnin. Dan untuk itu kita dapatkan respon dari respon dan juga komen dari wartawan bernama di Kota Kinabalu. Kita bersama dengan Haslin Ghafur. Assalamualaikum Haslin. Waalaikumsalam Faiz. Okey, Baik Haslin, tanya diucapkan kepada menteri-menteri dari Sabah yang dilantik sebagai jemaah menteri. Okey. Ya, baik, terus saja. Ya. Hello. Ya, terus saja dengan laporan anda. Okey, dua menteri penuh itu adalah menteri di Jabatan Perdana Menteri bagi menjaga Al-Hewal Sabah dan Sarawak, Datuk Seri Panglima Dr. Maximus Ongkli yang merupakan ahli Parlimen Kota Merudu dan Presiden Parti Bersatu Sabah. Dan seorang lagi menteri penuh adalah Menteri Pertanian dan Industri Makanan Datuk Seri Dr. Ronald Tiandi yang merupakan ahli Parlimen Beluran yang juga Setiausaha Bersatu Sabah. Beliau pertama kali dilantik dalam Kabinet Persekutuan sejak menjadi Wakil Rakyat sejak 1999. Untuk jawatan 4 timbalan menteri dari Sabah, dengan 3 daripada mereka adalah pertama kali dilantik dalam Kabinet Persekutuan. Mereka adalah Timbalan Menteri Kewangan 1, Datuk Abdul Rahim Bakri, ahli Parlimen Kudat yang sebelum ini pernah menjadi Timbalan Menteri Pertahanan. Manakala 3 lagi yang pertama kali dilantik dalam Kabinet Persekutuan adalah Timbalan Menteri di Jabatan Perdana Menteri Ekonomi atau Joseph Kurup, ahli Parlimen Pansiangan merangkap Timbalan Presiden Parti Bersatu Rakyat Sabah, Timbalan Menteri Pelancongan Kesenian dan Kebudayaan Datuk Dr. Jeffrey Kitingan, ahli Parlimen Keningau yang juga Presiden Parti Solidariti Tanah Air Kustah, dan Timbalan Menteri Dalam Negeri 2 Jonathan Yassin, ahli Parlimen Ranau. Mengulas pelantikan tersebut, Ketua Menteri Sabah Datuk Seri Muhammad Safi Abdal menyatakan kerajaan Sabah akan terus mengambil pendekatan terbuka dan sedia bekerjasama dengan ahli parlimen yang dilantik menyertai Kabinet Kerajaan Persekutuan yang baharu. Menurut beliau juga, siapapun yang dilantik untuk memegang jawatan, kerajaan Sabah kekal dengan pendirian untuk menjalin kerjasama kerajaan dengan kerajaan bagi memastikan pembangunan di negeri ini dapat dilaksanakan demi manfaat rakyat Sabah. Ya, itu saja dari Kota Kinabalu. Ya, okey Haslin, kita masih lagi nak bercerita berkenaan dengan situasi politik yang berlaku sekarang ini, dan tanya sekali lagi diucapkan kepada negeri Sabah di mana 2 menteri penuh dilantik dan juga 4 timbalan menteri yang dilantik. Jadi Haslin, mungkin penerimaan daripada rakyat di negeri Sabah bagaimana untuk waktu ketika ini? Adakah mereka menyebut gembira di atas pelantikan menteri-menteri tersebut, Haslin? Ya. Melalui pendapat dan respon dari orang ramai, terutama dari segi pelantikan menteri di Jabatan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Maximus, ialah ada bertepatan disebabkan jawatan tersebut khas untuk menjaga Al-Hewal Sabah dan Sarawak. Dan ketika ini juga Sabah memang memperjuangkan hak-hak dalam dalam Perjanjian Malaysia 1963, khususnya berkaitan royalti minyak. Maksudnya dengan pelantikan ini tuntutan ini akan lebih berkesan untuk dikemukakan kepada kerajaan persekutuan. Dan satu lagi yang pelantikan Menteri Pertanian dan Industri Makanan Sabah ini, Datuk Seri Dr. Ronald Tiandi, juga sesuai disebabkan Sabah memangnya memfokuskan kepada industri makanan. Justru dengan pelantikan tersebut, industri pembangunan makanan Sabah ini akan dipertingkatkan lagi dari semasa ke semasa. Okey, baik. Ya. Itu dia tadi Haslin bercerita kepada kita tentang pelantikan menteri-menteri kabinet yang baru yang berasal dari Sabah. Baik, kita nak beralih kepada berita semasa Haslin di Sabah ini. Dan saya difahamkan 122 kilogram sampah berjaya dikumpul pada program pembersihan dasar laut di Taman Tunku Abdul Rahman. Ya, Haslin mungkin boleh kongsikan butiran lanjut berkenaan dengannya. Okey. Sebanyak 122 kilogram sampah berjaya dikumpulkan pada program pembersihan dasar laut di Taman Marin Tunku Abdul Rahman di Kota Kinabalu Isnin lepas, anjuran Taman Sabah. Selain sampah berupa plastik dan botol plastik yang dikumpul, turut dibersihkan di dasar laut adalah pukat nelayan yang dibuang dan hanyut ke dalam kawasan Taman Marin tersebut.
Kawasan selamat dilakukan di 5 kawasan terumbu karang dan 3 kawasan perairan untuk aktiviti snorkeling di Taman Merin itu yang mempunyai 5 pulau iaitu Menukan, Memutik, Suluk, Gaya dan Sapi. Terletak 20 minit dari pusat bandar Kota Kinabalu. Taman Merin ini menjadi lokasi tumpuan oleh pelancong apabila ke Kota Kinabalu. Kawasan Taman Merin itu turut menjadi lokasi peminat aktiviti scuba yang mempunyai kawasan selamat yang mempunyai terumbu karang yang menarik yang didiami pelbagai jenis ikan. Bagi pelancong ingin berkunjung ke pulau tersebut, terdapat perkhidmatan bot penumpang yang disediakan di jeti Shelton Point di pusat bandar Kota Kinabalu. Selain di beberapa jeti pusat perizinan yang terletak tidak jauh dari kawasan Taman Merin itu. Ya. Dan saya harus memuji sebenarnya program pembersihan dasar laut ini untuk kita menjaga alam sekitar khususnya di dasar laut. Sebab apa kalau kita lihat kadang-kadang ada di antara kita yang macam pergi mancing dan sebagainya. Kadang mereka membuang saja sampah sarap di lautan tanpa memikirkan hidupan-hidupan yang berada di dasar lautan tersebut. Haslin, adakah program ini kerap dilakukan setiap tahun dalam usaha untuk memastikan dasar laut ini bersih dan juga kehidupan terpelihara, Haslin? Okey. Menurut pengarah Taman-Taman Sabah, Dr. Maklarin Lakin ketika melancar program tersebut, program pemeriksaan dasar laut di Taman Merin Tunku Abdul Rahman ini dilakukan secara berkala bagi memastikan terumbu karang di kawasan perairan itu tumbuh dengan baik. Menurut beliau juga, sampah yang terdapat di kawasan perairan Taman Merin itu kebanyakannya dihanyutkan dari kawasan persekitaran termasuk dari Pulau Gaya yang termasuk dalam Taman Merin tersebut yang mempunyai perkampungan. Okey, baik Haslin. Terima kasih diucapkan kepada Haslin yang terus-menerus melaporkan kita dari Kota Kinabalu, Sabah. Jadi untuk waktu ini kita nak berhenti berehat seketika. Anda jangan ke mana-mana kerana selepas ini saya akan menghubungi wartawan kami yang berada di Johor nak bertanyakan tentang perkembangan situasi politik yang berlaku di Johor. Kita teruskan bersama dengan koresponden bernama selepas ini. Baik, anda masih lagi bersama dengan saya, Fazli Fuad, dalam program Koresponden Bernama. Kalau tadi kita telah pun mendengar laporan dari wartawan bernama di Sabah dan kali ini kita nak terbang ke selatan semenanjung Malaysia bagi mendapatkan pandangan dari wartawan bernama di Johor Bahru. Siapa lagi kalau bukan Nur Baizura Basri. Ya, saya nak tanya berkenaan dengan pelantikan menteri dan juga timbalan menteri dari negeri berkenaan. Jadi Baizura, mungkin Baizura boleh kongsikan berdasarkan pemerhatian anda dan juga perbualan anda dengan masyarakat di Johor. Apakah pandangan mereka tentang pelantikan 10 orang menteri kabinet dari negeri berkenaan? Terima kasih, Fad. Rata-rata menyambut baik lantikan mereka, memandangkan mereka ini, 8 daripada mereka pernah menjadi menteri dan timbalan menteri dan mempunyai pengalaman yang luas. Yang menariknya ketika Kerajaan Pakatan Harapan mengambil alih pentadbiran, ada yang sempat sambung belajar dan memperolehi doktor dalam usaha mencari ilmu. Jadi ini disambut baik memandangkan kelayakan akademik mereka akan membantu efisiensi dalam menjalankan tugas. Ketika sebahagian mereka menjadi wakil rakyat pembangkang selepas PRU 14, masih ada yang turun padang, antaranya Datuk Halimah Sadiq. Beliau sangat dikenali di kawasannya sebagai seorang yang prihatin dan ini dapat dilihat ketika musim banjir bulan Disember lepas. Dia dilihat masih turun untuk membantu masyarakat. Begitu juga dengan Datuk Seri Syamuddin Tun Hussein. Peluang tidak dibazirkan, malah membuka peluang mereka berinteraksi dengan rakyat dengan cara mereka sendiri selepas tidak lagi memegang jawatan kabinet. Apa yang dimahukan rakyat juga adalah supaya pengalaman mereka mentadbir portfolio sebelum ini diguna pakai dalam portfolio mereka yang baru. Okey, jadi mungkin Baizura boleh kongsikan pengalaman Baizura ketika berlaku peralihan kuasa kerajaan negeri. Kalau sebelum ni mungkin kita tahu bahawa negeri Johor itu ditadbir oleh Pakatan Harapan dan sekarang ini telah pun beralih kepada kuasa kerajaan yang baru. Mungkin boleh kongsikan Baizura. Bagi kami pengamal media dan saya sendiri, ia merupakan sesuatu yang baru, terutama dalam tempoh sepanjang 16 tahun sebagai wartawan, mengalami perubahan politik yang sangat mendadak dalam masa 3 tahun kebelakangan ini. Jadi apa sahaja yang berlaku di Johor misalnya ketika peralihan kerajaan negeri, saya banyak merujuk kepada Undang-Undang Tubuh Negeri, peraturan Dewan, bagi sedikit sebanyak membantu saya memahami proses
peralihan kerajaan negeri itu atau dan juga peranan sultan dalam menghadapi isu peralihan kerajaan negeri. Jadi dalam masa yang sama pengamal media ni mengulang kaji jugalah pemahaman mereka mengenai politik semasa, dan ada kalanya ada perkara memang tidak pernah kita rasai sendiri. Jadi dengan membaca lebih banyak tentang sejarah negeri Johor, bertanya dengan orang lama, jadi ia sedikit sebanyak membantu saya memahami sedikit apa yang berlaku ketika ini. Dan sebagai orang Johor sebenarnya mereka harus berbangga ya kalau sebelum ini kita punya Perdana Menteri Yang Berhormat Tan Sri Muhyiddin Yassin pernah memegang jawatan sebagai Menteri Besar Johor, dan sekarang ini memegang jawatan sebagai Yang Berhormat Perdana Menteri kita. Baik, kita nak tahu tentang respon rakyat Johor terhadap pelantikan Exco baru Kerajaan Negeri Johor, Baik Zurah. Macam mana respon rakyat di sana? Pada mulanya bila berlaku peralihan kuasa pada 23 Februari, ramai yang rasa ada yang marah, ada yang keliru, dan ada yang macam tidak tahu apa yang berlaku sebenarnya. Jadi masyarakat banyak mengambil sikap tunggu dan lihat. Ada kalanya kami pengamal media juga menjadi rujukan untuk bertanyakan apakah situasi sebenar, apakah yang berlaku. Jadi bagi mereka, siapa saja yang dilantik sebagai Exco negeri, yang penting bagi mereka adalah kepentingan rakyat perlu diutamakan. Tidak kira sesiapa pun yang merintah. Meskipun sebelum ni ada yang marah. Jadi mereka mengambil sikap tunggu dan lihat, dan mereka rasakan lepas ni sudahlah berpolitik. Teruskan kerja menyumbang khidmat bakti kepada masyarakat. Dan ternyata bila bagi pengamal media pula, kami ambil langkah step by step dan teruskan tugas seperti biasa. Dan bila kita lihat balik perubahan politik semasa negara, Johor lebih mendahului negeri-negeri lain termasuk persekutuan dalam melantik Exco, dan itu dilihat positif bagi meneruskan kelangsungan pentadbiran kerajaan negeri. Betul, kalau kita dapat saksikan, betul lah ya, negeri Johor memang antara negeri terawal yang melantik barisan-barisan Exco dari negeri tersebut. Jadi mungkin Baik Zurah boleh terangkan sikitlah tentang pakej stimulus ekonomi negeri Johor yang bakal dibentangkan tidak lama lagi oleh kerajaan negeri. Baik Zurah. Memandangkan kebimbangan terhadap COVID-19 yang menular bukan saja di Malaysia tapi di seluruh negara, dan Johor antara mereka yang antara negeri yang mendapat tempias berikutan kesan itu, sebab Johor terletak berhampiran dengan Singapura. Jadi kalau dahulunya kalau kita lihat banyak pelancong dari China daripada Singapura masuk ke Johor, kita dah tidak lagi melihat kemasukan pelancong yang begitu ramai. Jadi kebanyakan perusahaan dari segi sektor pelancongan, hotel dan pelbagai pakej pelancongan lain turut mendapat tempias yang besar. Jadi kita lihat pakej stimulus ini membantu mereka ini untuk kelangsungan hidup. Sebab ada kalanya ada juga mereka beroperasi dalam keadaan minima. Jadi antara usul pakej rancangan ekonomi ialah turut mengadakan menarik balik halangan untuk agensi kerajaan atau untuk mengadakan aktiviti atau program di hotel-hotel. Jadi bila kita adakan aktiviti, kita sama menyumbang kepada perhotelan, sektor perhotelan. Betul. Jadi mungkin akan ada insentif untuk pemain industri pelancongan nanti tidak lama lagi. Dan kita juga saksikan juga macam hotel-hotel seperti di Desaru turut menawarkan pakej-pakej yang lebih murah daripada kebiasaan. Betul, Baik Zurah. Okey, baik Baik Zurah, terima kasih dengan laporan anda yang cukup komprehensif dari negeri Johor. Itu dia tadi kita bersama dengan Nur Baik Zurah Basri melaporkan kepada kita tentang perkembangan latihan jemaah menteri dari negeri Johor dan juga pakej simulasi ataupun stimulus ekonomi di negeri Johor. Kita nak berhenti berehat seketika. Anda jangan ke mana-mana.
Baik, terima kasih kepada anda semua yang masih lagi bersama dengan koresponden Bernama. Dan untuk blok yang terakhir ini, kita akan bersama dengan Biro Bernama di Langkawi untuk perkembangan berita di sana. Pembangunan bandar pintar yang baik perlu diberi perhatian untuk mewujudkan kehidupan berkualiti, selamat dan juga mampan. Dan untuk berita selanjutnya, kita terus saja berlintas langsung bersama dengan wartawan kami di sana, Nur Bahtia Ahmad. Assalamualaikum, Bahtia. Waalaikumsalam, selamat pagi, Fahad. Ya, okey. Bahtia, mungkin boleh kongsikan apa yang mungkin Bahtia nak kongsikan dari Langkawi. Silakan. Okey. Semalam telah diadakan program City Leap Summit 2020 anjuran PM1, Unit Rumusan Perniagaan dan Sektor Awam Telekom Malaysia Berhad dengan kerjasama Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan di sebuah resort di Langkawi. Di dalam program tersebut, Timbalan Ketua Setiausaha Dasar Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan, Datuk Dr. Mary Wong Lai Lin berkata pembangunan bandar pintar yang baik perlu memberi perhatian untuk mewujudkan kehidupan berkualiti, selamat dan mampan. Beliau berkata bandar pintar adalah perkataan terbaik dalam pengurusan buat generasi masa kini dan masa depan. Dan sehubungan itu, pembangunan yang dirancang perlu mengenal pasti isu serta cabaran yang bakal dihadapi supaya ada kesan serta nilai kepada masyarakat. Menurut Datuk Dr. Mary Wong Lai Lin, masyarakat menerusi pembangunan bandar pintar mahukan kualiti hidup yang lebih baik, persekitaran mapan, persekitaran selamat dan pengurusan bandar yang tetap. Oleh itu, penyedia solusi bandar pintar perlu mengambil kira komponen berkaitan supaya masyarakat nampak beza antara bandar pintar ataupun tidak. Pada program tersebut, Naib Presiden Eksekutif dan Ketua Pegawai Eksekutif PM1, Ahmad Taufik Omar berkata sebagai pemilik rangkaian jalur lebar terluas, termasuk kabel bawah laut, menara telekomunikasi, perkomputeran awam serta pusat data, PM1 sentiasa bersedia untuk bekerjasama dengan pihak berkuasa tempatan. Beliau berkata dengan aset PM1 sedia ada, mereka meningkatkan kecekapan perkhidmatan dan penyelesaian dengan kos yang lebih berkesan yang diberikan kepada pihak berkuasa tempatan agar tiada pertindihan rangkaian. Okey, Fad. Ya, sebenarnya kalau kita tahu juga bahawa Smart City ataupun bandar pintar ini ada juga yang mungkin tidak mengetahui kan tentang apakah itu bandar pintar. Mungkin Bahtia boleh kongsikan apakah komponen bandar pintar yang perlu untuk dikenal pasti, Bahtia? Okey. Dalam ucapan Timbalan Ketua Setiausaha Dasar Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan, Datuk Dr. Mary Wong Lai Lin berkata beliau menggariskan beberapa komponen yang perlu dikenal pasti. Seperti infrastruktur, mobiliti, masalah pengangkutan, masyarakat pintar dan persekitaran. Menurut beliau, pembangunan bandar pintar yang dirancang perlu mengenal pasti isu serta cabaran yang bakal dihadapi supaya ada kesan dan nilai kepada masyarakat di dalam setiap pembangunan bandar pintar. Okey, Fad. Ya, Bahtia, menyentuh berkenaan dengan program City Leap Summit 2020 ini, siapakah yang terlibat dalam program ini? Seramai 106 peserta dari 44 pihak berkuasa tempatan seluruh negara menghadiri program City Leap Summit 2020. Program ini bertujuan memberi pendedahan dan berkongsi pengalaman menerusi inisiatif penyelesaian bandar pintar yang telah dilaksanakan oleh PM1. Semasa program tersebut, antara kes kegunaan yang dikongsikan oleh PM1 kepada wakil pihak berkuasa tempatan ialah berkenaan dengan lampu syarat pintar, parkir pintar, keselamatan dan security pintar serta penyelesaian pelancongan pintar. Okey, Fad. Okey, Bahtia, terima kasih dengan laporan anda yang bercerita kepada kita tentang program City Leap Summit 2020. Baik, kita sudah pun sampai di penghujung rancangan. Pastikan anda terus bersama kami untuk anda mengikuti tentang perkembangan berita semasa dan jangan lupa untuk anda layari laman web kami di www.bernama.com bagi mendapatkan perkembangan terkini dan secara langsung bersama kami di Koresponden Bernama. Saya Fazli Fuad, kita jumpa lagi nanti. Assalamualaikum.